Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Bulletin Tukas edisi malam 24 Mei 2021 bersama saya Grace Chon Lee. Tumpuan berita malam, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP akan melaksanakan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2021. Menterinya Datuk Seri Alexander Nathalinggi berkata, SHMMP Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2021 akan berkuat kuasa pada 27 Mei hingga 2 Jun 2021 dan 28 Mei hingga 3 Jun 2021. Senarai barangan bagi SHMMP Pesta Keamatan 2021 adalah seperti tertera. Manakala bagi barangan SHMMP Hari Gawai 2021 adalah seperti berikut. Dalam kenderaan medianya pada Isnin, Datuk Seri Alexander menegaskan kementeriannya akan membuat pemeriksaan dan pemantauan ke atas premis yang berkaitan di Labuan, Sabah dan Sarawak bagi memastikan peniaga mematuhi SHMMP. Sementara itu, pengguna boleh menyalurkan aduan jika mendapati ada peniaga yang tidak mematuhi undang-undang menerusi seperti yang tertera. Berita seterusnya, One Stop Committee OSC bagi menangani isu dadah dan substans MIDS terus komited dalam menangani isu penagihan dadah dan substans di negeri ini. Menurut Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, sebanyak 569 operasi penguatkuasaan telah dilaksanakan dan sebanyak 727 tangkapan berjaya direkodkan sepanjang April 2021. Another one, we need also the help of Oscar. So that is in Lawas, Limbang, Subis, Betong, Bau, Bintulu dan Sibu yang kita lihat sebagai tempat yang berisiko tinggi. Beliau berkata demikian dalam sidang media laporan berkala OSC MIDS April 2021 di Kuching pada Isnin. Sementara itu, Datuk Seri Fatimah berkata pihaknya akan terus memberi fokus kepada tindakan intervensi berbentuk rawatan dan pemulihan kepada mereka yang terjebak daripada terus menyalahguna dadah dan substans. Untuk itu, keputusan telah dibuat untuk menubuhkan 7 pusat rawatan ketagihan sehenti OSCA di klinik kesihatan yang terpilih di seluruh Sarawak. Dalam bulan April, 569 operasi, 727 tangkapan, 51 adalah melibatkan pengedaran, 169 memiliki dadah dan substans dan 507 adalah individu yang disaring positif urin. Laporan berikutnya, Menteri Pendidikan Sains dan Pendidikan Teknologi Sarawak, Datuk Amar Michael Manyinjawong telah menyerahkan cek berjumlah 3.05 juta ringgit kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Matang Jaya di pejabatnya pada Isnin. Peruntukan daripada Kerajaan Sarawak tersebut bagi membina blok bangunan baharu untuk kelas program pendidikan khas integrasi PPKI yang melibatkan 14 buah bilik darjah. Pembinaan blok baharu itu juga bagi menampung 130 pelajar yang merupakan pelajar seperti autisme, sindrom Down, lewat perkembangan, ADHD, palsi cerebral, disleksia, buta dan rabun. Selain itu, ianya akan memberikan peluang pembelajaran yang lebih baik dan selesa bagi menampung bilangan pelajar berkeperluan khas yang semakin bertambah setiap tahun. Selanjutnya, penduduk di kawasan perkampungan di sepanjang Sungai Tutoh dan Sungai Baram digesa agar terus berjaga-jaga memandangkan keadaan air sungai masih lagi tinggi dan deras. Ia ditegaskan oleh Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak, Datuk Gerawat Gala, semasa meninjau keadaan kampung dan rumah yang terjejas akibat banjir pada Ahad.
Beliau juga adun mulu turut melahirkan rasa simpati dengan keadaan penduduk yang terjejas dan berharap supaya mereka bersabar dan tabah menghadapi bencana alam itu yang amat memberi kesan. Banjir kali ini juga telah mengakibatkan kerosakan harta benda seperti berlaku di Kampung Long Iman apabila rumah panjang di situ rosak teruk akibat arus air sungai yang deras. Dalam pada itu, Datuk Gerald memberitahu Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Daerah Marudi telah menghantar sebanyak 171 pek bantuan makanan kepada penduduk yang terjejas akibat banjir ke Kampung Long Panai dengan menggunakan jalan darat. Bantuan dihantar di lokasi seperti tertera. Manakala di Meradong, warga sekolah SK Tanah Putih dan penduduk rumah Panjang Jana kini boleh menguntum senyuman selepas projek menaik taraf sekolah dan rumah panjang berkenaan telah siap sepenuhnya. Adun Meradong, Datuk Ding Kuong Hing berkata, projek di bawah program transformasi luar bandar RTP itu menelan kos sebanyak RM100,000. Ditemui UKAS semasa majlis penyerahan tapak projek itu pada Isnin, beliau berkata projek RTP telah banyak membantu dalam membangunkan kawasan luar bandar, khususnya menaik taraf prasarana di rumah panjang dan sekolah. Sehubungan itu, beliau amat berterima kasih kepada Kerajaan Sarawak kerana telah meluluskan dana di bawah projek RTP Dun Meradong bagi melaksanakan projek naik taraf itu. Pada masa sama, beliau berharap rakyat di negeri ini akan terus memberi mandat kepada Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GBS bagi membolehkan projek RTP diteruskan di kawasan luar bandar dan pembangunannya dapat dinikmati semua masyarakat, khususnya di Meradong. Di Bau pula, penganut Katolik di Kampung Serasot bakal memiliki gereja yang lebih selesa untuk upacara sembahyang dan aktiviti keagamaan apabila siapnya pembinaan baharu gereja itu kelak. Program penyerahan tapak projek gereja tersebut telah dilakukan oleh pengerusinya, Mindel Nyaku, kepada syarikat Ahyan Welding pada Sabtu. Bagi kerja fasa ini yang dilaksanakan dalam tempoh 8 bulan yang melibatkan pembinaan lantai, tiang dan bumbung akan membabitkan kos sebanyak RM720,892. Kos tersebut merupakan jumlah peruntukan daripada unit untuk agama-agama lain Unifor tahun 2019 sebanyak RM100,000. Projek kecil luar bandar MRP bagi tahun 2019 dan 2020 oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru Datuk Henry Jinep yang masing-masing berjumlah RM100,000. Manakala jumlah lain adalah sumbangan peribadi Adun Tasik Biru dan juga hasil kutipan derma daripada orang ramai. Pembinaan baharu bangunan gereja St. Leo yang dianggarkan menelan kos berjumlah RM1.4 juta itu kelak akan mampu memuatkan seramai 900 penganut Katolik dalam satu-satu masa. Laporan seterusnya, orang awam yang hadir menjalani ujian saringan pusat sehenti COVID-19 di Dewan Masyarakat Kuching dinasihatkan untuk melakukan secara pandu lalu. Ketua Komando Pusat Sehenti COVID-19 Dr. Cheong Yau Liang berkata, pusat sehenti itu hanya untuk secara pandu lalu dan orang awam yang datang tidak dibenarkan untuk meletakkan kenderaan di tepi jalan dan masuk secara walk-in ke pusat tersebut. Bagaimanapun katanya, bagi mereka yang menggunakan perkhidmatan awam atau e-hailing adalah dibenarkan untuk walk-in. Tambahnya, terdapat 3 laluan yang disediakan di pusat sehenti berkenaan bagi memudahkan operasi di situ. Bila masuk dari pintu besar, awak akan terjumpa oleh 3 laluan. Laluan pertama, laluan hijau, lane 1, itu untuk sesiapa yang memerlukan swab test. Kalau ada appointment, ada appointment, juga guna lane nombor 1. Untuk lane nombor 2, ialah ada orang yang ada simptom-simptom, rasa ada kurang sedap badan, macam ada selsema, itu masuk lane 2. Untuk sesiapa yang datang untuk dapat quarantine order, juga kepada lane nombor 2. Dan di belakang sana ada lane nombor 3, itu ya dipanggil CAC lane. CAC lane ialah untuk COVID Assessment Center, sesiapa yang ada penyakit COVID tapi tiada simptom dan berehat dan di rumah, dia akan datang ke CAC lane 2 kali semasa masa kuarantin. Okey, di belakang CAC lane sana juga ada kemah untuk tolong buat pemeriksaan oleh para doktor. Dr. Cheong menambah langkah itu juga penting bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas menuju ke pusat sehenti tersebut. Pusat sehenti COVID-19 itu dibuka dari Isnin hingga Jumaat dari pukul 9 pagi hingga pukul 5 petang. Manakala pada Sabtu dan Ahad serta cuti umum ia beroperasi dari pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari. Sekian edisi malam bersama saya Grace dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my
dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.